Jom tanam sendiri ya. Itu dia tengok. Kalau ada di baju mereka pun itu slogannya ya. Adik dalam hati ada kebun. Dalam hati ada kebun. Tadi dalam blazer Steven ada daun sup dibawanya. Hati juga. Saya berhati juga ni. Dalam akhir zaman. Okey, hari ini untuk makluman anda, maklumlah hujung minggu kan kita nak menggalakkan anda berkebun. Kalau sebelum ni adik, nama apa dik? Nama saya Izham. Kalau sebelum ni kita cerita berkebun semua dah takut. Mana boleh berkebun, tak ada kawasan, tak ada tanah dan sebagainya. Tapi sekarang ni walaupun kita tinggal di apartmen ataupun di rumah bangsa, tempat-tempat yang tak ada banyak ruang, kita masih boleh berkebun. Betul? Masih boleh berkebun lagi. Kongsikan macam mana? Okey, dengan apa yang kita ada ni sebenarnya kita boleh berkebun. Kalau kita tak ada ruang, kita tetap boleh kebun. Contohnya kalau kebanyakan rumah teres ada lantai simen. So tapi kita boleh berkebun dengan dalam pasu. Dengan teknik-teknik yang betul, kita masih boleh menanam pokok-pokok yang kita minat. Cili, kari, serai, pandan. Dek tu, kap tu akak selalu minum ni kalau pergi majlis-majlis kan. Saya juga akan bagi tahu. Kita boleh guna semula apa yang ada kat rumah kita. Kita tak terima kasih. Okey adik, semua dah tak sabar dah tu. Mana mai kita pertama mulakan? Ya, topeng ke apa? Ini topeng ni kalau kat rumah Steven jadi topeng. Tapi kat rumah anda jangan jadikan topeng, ni boleh guna untuk berkebun. Okay. Pertama, ini polybag. Pertama saya akan ajar tentang asas-asas berkebun lah. Yang pertamanya, kita kena tahu cara menyemai biji benih. Ada yang saya tengok ramai dalam Facebook group kami, Kebun Manda, tidak ramai yang tahu menyemai biji benih dengan cara yang betul. Caranya pertama, kalau saya akan guna inilah. Kita panggil ini talam semayan. Atau apa dek? Panggil apa dek? Talam semayan. Oh, talam semayan. Seed tray bahasa putihnya. Okey, mari saya pegang talam semayan. Ya, ni bukan tempat letak air batu korang dah macam-macam dia orang ni kadang-kadang kita tak bagi tahu. Jadi lain. Semuanya. Tapi boleh juga tempat tu jadi. Boleh juga kalau nak buang. Nak guna semula boleh letak air batu. Tapi berlubang bawah ni. Berlubang. Perlu berlubang untuk supaya air keluar. Sebab tu dia sesuai untuk berkebun. Aliran air tu. Okey, demokan kita dek. Ya. Okey, kemudian kita ada bahan yang kedua adalah bukan serunding ya? Bukan serunding. Nampak macam serunding daging rempah, ya. Sedap nampak. Bukan rempah juga. Gula Melaka. Kita panggil lumut gambut. Lumut gambut. Atau kita panggil boleh bau dek. Cacing ada? Dia ada bau. Bau tangan ya. Bau tangan Izam. Dia memang sesuai untuk semayan biji benih. Jadi apa yang perlu lakukan tadi? Talam tadi. Kita akan lapik bawah supaya dia tak kotor. Tak kotor dan kita boleh yang lebih tu kita boleh guna. Ya, nanti kita yang kena sapu ni. Kita tabur dulu. Jadi penuh sampai penuh. Sebab tu kena ada alas bawah tu sebab lubang tu nanti terkeluar ni terkeluar. Bagi sama rata. Adik ni dah macam projek macam kita tingkatan 5 tu kan? Ya. Kan? Kemahiran hidup. Okey, sambil-sambil Izam sedang melakukan aktiviti ni. Macam buat kek pula ni. Seronok nampak. Macam serunding sedapnya tengok. Tapi bercocok tanam kita. Anda ni kena tahu, beliau ada di Facebook, di laman Facebook, Jom Tanam Sendiri Komuniti Berkebun Online paling meriah di Malaysia. Kalau kita boleh dapatkan gambaran sedikit, di mana Izam ada follower yang begitu ramai, 116,017. Pekebun rumah. Wow. Dan mereka aktif. Aktif Ini kalah dah saya Izam. Saya baru berapa orang ikut di Facebook. Izam dah banyak. Jadi kalau anda nak mendapatkan perkembangan macam mana nak berkebun, semua ada di laman Facebook Izam semua ada. Kebanyakan kami fokus pada website kami kebunmanda.com. Kemudian asalnya kami buat pada page. Kemudian kami share kat page. Tapi orang bagi tahu boleh berjaya. Tapi dia seorang je tahu dan kami tahu. Kemudian kami pindah pula ke Facebook group untuk sokongan. Dan satu Izam boleh tambah nanti masuk ke Selamat Pagi Malaysia lah, Studio 2. Dan like juga. Like juga gambar. Like juga. Okey. Pindahkan. Selepas tu kita akan ambil tu dan kita rendam dalam bekas yang berisi air. Air dia banyak mana? Macam mana kita nak tahu banyak mana air? Air tak perlu penuh lah. Setakat memenuhi bawah ni dan dia akan menyerap masuk. Okey. Jangan dari bawah. Jangan sampai melimpah ke atas. Tak perlu. Bagi dia serap. Sebab benda ni baik. Dia kejap dia dalam masa 2-3 minit dia dah sedap. 2-3 minit Okey, lepas pada tu kita akan tarik keluar. Kejap je 2-3 minit tarik keluar. Sampai dia basah je. Kita nak basahkan dia. Kita tak boleh ambil siram terus. Nanti dia terkeluar. Izam, dan barang-barang ni kos ni bukannya mahal tu kan? Tak mahal. Semua ni tak sampai RM10.
Ya. Itu dapur itu dapur makanan tu. Kita semula je lah. Nampak tu barang-barang yang digunakan. Ambil mak punya. Okey. Kemudian selepas ni baru kita letak biji benih. Lepas dia dah basah, kita ambil biji benih. Kita letak dulu sampai penuh. Itu apa tu? Ruang satu. Ini dah macam buat biskut raya tau. Raja je. Macam dia tak apa tu. Macam Ini tak adalah walnut. ini kacang buncis. Kacang buncis Kita letak satu sampai penuh. Bila kita jangan tanam terus. Letak je. Letak je dulu sebab kita lupa kita dah masuk ke belum masuk. Bila lupa kita pun korek-korek. Itu satu kerja yang lain. Izam, anda juga merupakan pelajar. Saya graduan UKM. UPM, Bachelor Science Horticulture. Horticulture tu kalau kita boleh cerita sikit. Dia adalah istilah bahasa Melayunya. Sains dan seni menanam sayur, buah, bunga dan landscape. 4 bidang tu dikuasai oleh horticulture. Dan dimahiri oleh Izam sekarang ni dia menunjukkan pada kita. Okey. Jadi sekarang membenam. Kemudian kita benam. Kalau benam tu petua dia saiz lubang tu 3 kali saiz biji benih. Kita ukur lah 1, 2, 3. Dalam tu lah sekitar tu. So bila kita benam macam tu je. Zap. Kita jangan terlalu dalam. Kebanyakan orang gagal kerana terlalu dalam. Kalau dia terlalu dalam, biji benih dia akan lemas. Jangan tutup atas pula lah. Kena tutup. Ini langkah kedua. Belum langkah ketiga. Maklumat yang Zilap akan membuatkan tak jadi hasil kita. Lebihannya kita jangan buang lagi. Kita boleh tutup pula. Macam tu. Jadi kita menarik ya. Okey, yang macam tanah-tanah ni semua kan. Kita kalau dia orang nak cuba kat rumah ni. Tanah semua Ni tanah khas kan? Bukan. Macam mana? Apa? Bukan tanah khas. Dia yang penting campuran tanah tu sendiri. Dia sebenarnya kalau tak betul dia tak berapa jadilah. So saya recommendkan yang biasa saya belajar campuran tanah 3 tanah atas. Apa dia? 3 tanah atas? Kita panggil tanah atas lah. Kalau kita pergi nursery buah, dia akan bagi tahu 3 tanah atas, 2 bahan organik atau mana yang atas mana bawah ni? Dia tunjuk sikit serunding-serunding ni. Maksud saya dia punya nisbah. Formula. Apa pun? Contohnya 3 tanah atas, 2 kompos, 1 pasir. Maksudnya tulis ni kan, tulis kat rumah tu. 3 baldi tanah atas, okey. 2 baldi kompos, 1 baldi pasir. Kita masuk. Ini pit mouse. Ini lain. Semayan lain. Tanam lain. Okey, nanti sambil-sambil tu ini yang Izam kita kena masuk kelas. Kelas. Ini yang Izam tengah apa yang sedang berlaku mengajar. Saya tengah mengajar. Kami membuat bengkel asas berkebun. Jadi kami mengajar orang ramai tentang cara-cara berkebun yang betul lah. Sainsnya di sini bila mereka dah mahir, mereka boleh seni. Mereka boleh guna macam-macam bekas. Okey, itu tadi talam semayan tadi. Talam semayan. Okey. Jadi kita terus tu dia sikit sebanyak kita gambaran kelas bengkel. Lepas tu tunggu. Sini akan rendam balik untuk kita basahkan balik. Okey, lepas tu bila dah habis kita akan letak di tempat yang ada cahaya matahari. Sini ada cahaya yang bukan betul lah. Cahaya olok-olok matahari ada sini. Kita lakonkan di sini umpama ada cahaya matahari untuk pandangan anda. Kemudian selepas kita dah tanam tu pokok dah besar jadi macam ni. Ni memang biji lah. Bukan, itu biji kacang pis. Ini cili. Okey. Jadi bila adik dah letak ni di bawah pancaran matahari untuk berapa lama? Dia bukan direct tau, dia kena tempat yang teduh. Berapa lama? Sehingga dia akan bercambah dalam masa 3 hingga 7 hari. Selepas bercambah, kita akan tunggu pula sehingga dia ada 3 hingga 6 helai daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey dah. Okey. Lepas tu baru kita pindah. Pindah ke dalam polybag. Ini kita panggil polybag atau bekas mana-mana yang kita suka lah. Sama ada bekas minuman tu, pasu seramik. Mana-mana yang kita pandai ni selalu buat ni nampak. Pandai sebab pasu seramik. Kemudian dalam ni kita guna tanah yang telah kita campurkan dah tadi. Okey. Tanah campuran. Dah campur siap-siap. Nak campur sini masa-masa lah. Tanah atas. Nanti saya bagi tahu lepas siaran tu saya recap balik. 2 kompos. 1 apa? Pasir. Bagus. Sabar Steven. Kita akan penuhkan sebanyak 3/4. Okey. Polybag tu Topeng polybag ropak semua memang ada satu saiz je.
Poly bag ada banyak daripada kecil, sekecil-kecil ni sampai sebesar-besar ni. Yelah, kan I dah kata Banyak. orang pakai tu Saya baru tanya banyak suara keluar. Memberitahu jawapan. Okey. So kita akan penuhkan sampai 3/4 ni. Yang ini, ini dia. Ini macam ini telur. Telur kan tu? Telur. Boleh jadi bekas juga. Jadi kalau ini menggunakan kreativiti masing-masing. Ini botol ni. Ini tempat letak beli telur tu kan, bekas tu. Orang nak makan bawang, daun bawang. Masuk macam tu. Yang tadi tu yang awak bawa dalam jaket tu. Dalam hati. Dalam hati ada taman tu. Dalam hati ada bawang. Okey. Jadi hampir penuh. Hampir penuh. Kemudian kita Pindah, akan ambil benda ni. Kalau ada lebihan macam ni, kecil ni, kita kena buang lah. Kesian anak tu. Sebelum kita pindah daripada bekas macam ni, pastikan sejam sebelum tu siram. Siram dulu. Siram. Kenapa kalau tak siram? Sebab pokok nanti terkejut. Dia kena bagi sejuk dulu. Supaya akar ni dia perlukan air. Takut bila berpindah dia terkejut. Kita dapat kurangkan peratus dia mati lah. Okey. Mula kita buat lubang sikit, kita masuk. Topak balik tanah. Topak sikit. Mari kita bantu. Kalau kita berkebun ni kita kena mindset kita kena kotor lah. Jangan takut kotor. Jadi ada nama tak pokok cili ni? Ini nama cili. Pokok cili adalah pokok cili bara. Cili yang pedas. Nama ni baru letak tadi dia. Cili bara. Cili bara. Bara. Kemudian kita kalau letak, jangan sampai tertanam pangkal dia. Biar secukup. Ngam-ngam permukaan dia. Dan jangan tekan macam tu. Kita jangan padatkan. Padat dari tepi. Dik. Banyak teknik dia. Supaya kalau tekan ini, akar dia putus. Dia paling penting apabila pemindahan, akar tu adalah sumber mulut dia. Dia nak makan. Masa ni saya lihat lah dulu takut kalau buat sendiri tu nanti 4 tahun di universiti. Kepakaran itu terselam. Okey. Jadi pada anda, jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut ataupun kalau nak belajar dengan anda sendiri, boleh mengikuti laman Facebook tadi kan? Laman Facebook kami akan buat promosi setiap bulanan lah. Dari segi bulan insya-Allah bulan 12 ni, hujung bulan 12 ni, siapa yang berada di Shah Alam, kami akan buat bengkel asas berkebun. Jadi siapa boleh sertai lah, kami akan ajak asas berkebun. Okey, boleh. Dan apa yang pasti, anda boleh berkebun tidak kira di mana saja Kemudian saya juga akan keluarkan buku saya. Buku tu. Buku, cantik buku ni. Wow. Jimat dari dapur. Jadi tak payah beli barang dari kedai lah kan. Terus nak cili petik je. Petik je nak kita kacang buncit cabut je. Petik je. Okey. Baik, jadi lepas pada ni apa jadi? Kita kena siram. Siram. Itu penting. Kita nak tamatkan dulu sebelum kita tamatkan siaran. Siram dan letak baja lah kebanyakan. Kemudian letak di tempat yang teduh selama sebulan hingga sebulan setengah. Sebulan hingga sebulan setengah baru nampak hasil. Lepas tempat teduh baru kita letak tempat tengah matahari. Sebulan setengah cili keluar ke? Cili umur dia sebulan setengah dia dah mula keluar putih bunga. Okey, tapi baja pun penting lah. Jangan lupa untuk letakkan baja. Baja 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bukan hari-hari ya. Baja. Hari jadi lain. Kalau baja organik. Baja organik. Kami memang amat menggalakkan baja organik. Bilik. Okey, Steven nampaknya nak teruskan belajar teknik berkebun ni. Kita akan sambung selepas siaran. Tapi apapun terima kasih kita ucapkan kepada Izam sendiri dan kru-kru anda yang semua datang bertungkus lumus setup ni. Dan kepada anda semua terima kasih kerana terus setia bersama Selamat Pagi Malaysia bersama Tazmin Don. Jangan diingat, jom tanam sendiri ya. Tak payah nak ada tanah lapang di rumah anda asalkan ada sinaran matahari tapi di tempat teduh. Betul. Nah, bawa balik daun sup ni. Masuk dalam hati. Okey, baik. Jadi dengan itu sekian saja sehingga kita berjumpa lagi. Salam satu Malaysia. Bye. Salam.